Kerajaan sedia mengkaji sebarang bidaan daripada mana-mana entiti perniagaan bagi mengambil alih kepentingan dalam PLAS Malaysia Berhad PLAS. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan bagaimanapun akan hanya menerima tawaran yang memenuhi syarat kerajaan selain mampu memberi keuntungan kepada rakyat secara optimum. Apa-apa bidaan yang dibuat oleh sesiapa akan dikaji oleh kerajaan. Kalau dia sesuai dengan kehendak kita, kita akan layan permintaan mereka. Datang. Apa dia question? Beliau yang berkata demikian di lobi Parlimen pagi tadi turut menegaskan Malaysia tetap akan memiliki kepentingan dalam PLAS meskipun ia telah diambil alih kelak. Ketika ditanya sama ada PLAS itu akan menjejaskan pendapatan negara, beliau berkata terdapat jawatankuasa yang meneliti soal hutang serta pembayaran. Beliau yakin jawatankuasa itu akan memberi pertimbangan serta cadangan sewajarnya dalam mengurangkan hutang negara. RRJ Capital sebelum ini bercadang membida PLAS dengan harga RM3 bilion. Bagaimanapun, Menteri Kewangan Lim Guan Eng baru-baru ini berkata satu lagi cadangan telah diterima oleh Khazanah Nasional Berhad. Dan untuk laporan lanjut dari Dewan Rakyat kita bersama Amirul Hakim Lokman langsung dari Parlimen. Teruskan Amirul. Baik, terima kasih kembali. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mesyuarat ketiga penggal kedua Sidang Parlimen ke-14 akan berlangsung selama 36 hari sehingga 5 Disember depan. Selain pembentangan Belanjawan 2020 pada Jumaat ini dan Kertas Putih Pertahanan, beberapa rang undang-undang RUU baru akan turut dibentangkan. Tumpuan pastinya terarah kepada pembentangan Belanjawan 2020 Jumaat ini dengan persoalan pokok pastinya jumlah peruntukan serta agihan kepada pelbagai sektor. Selain itu, pembentangan Kertas Putih Pertahanan Negara oleh Menteri Pertahanan Muhammad Sabu juga dijangka mencuri perhatian. Beberapa akta baru serta pindaan akta sedia ada akan dibahas dalam usaha kerajaan menambah baik sistem perundangan dan pentadbiran negara, ia termasuk rang undang-undang RUU memindah hukuman mati mandatori dan RUU Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC 2019 yang bertujuan menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bagi mempertingkatkan pelindungan kepada pekerja, mengurangkan waktu bekerja dan menangani isu pekerja dipaksa bekerja. Akta Kerja 1955 juga dijangka dibentang untuk pindaan. RUU berkaitan program bank makanan turut dijangka dibentangkan. Pagi tadi juga Dewan Rakyat menzahirkan ucapan takziah di atas kemangkatan Sultan Kelantan ke-28 Sultan Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra September lalu. Di sidang turut merakamkan ucapan sama di atas pemergian Ahli Parlimen Tanjung Piar Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq yang meninggal dunia pada 21 September lalu akibat komplikasi jantung. Ucapan itu dizahirkan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof yang berkata kemangkatan baginda dan pemergian Allahyarham Datuk Dr. Mat Farid satu kehilangan besar kepada negara serta rakyat. Bagi pihak Majlis Dewan Rakyat, saya ingin mengucapkan takziah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-5 dan Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan, Tengku Anis binti Tengku Abdul Hamid di atas kemangkatan Duli Yang Maha Mulia almarhum Sultan Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra dan mengucapkan takziah kepada seluruh kerabat diraja negeri Kelantan Darul Naim. Sesungguhnya pemergian Allahyarham merupakan suatu kehilangan yang amat besar pada negara. Saya bagi pihak ahli-ahli Dewan ini dan pihak Parlimen seluruhnya ingin merakamkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Datuk Wira Dr. Mat Farid bin Mat Rafiq. Kesemua ahli Dewan kemudiannya bangun membacakan doa serta bertafakur selama seminit sebelum persidangan bermula. Almarhum Sultan Ismail Petra, 69 tahun, ayahanda Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5, mangkat di Wad Diraja Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru Kelantan pada 28 September lalu. Manakala Allahyarham Datuk Dr. Mat Farid, 42 tahun, yang juga timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, meninggal dunia kira-kira jam 6 pagi di Hospital Pontian.
Laporan seterusnya, bagi mengurangkan kadar kemiskinan, kerajaan bercadang meningkatkan keupayaan rakyat menjana pendapatan yang mencukupi sekaligus mampu meningkatkan taraf hidup. Perdana Menteri berkata Tun Dr. Mahathir Mohamad ini kerana kerajaan mendapati bukan sahaja pendapatan yang menentukan kemiskinan tetapi segala layanan yang diberikan termasuk kemudahan dan bantuan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah perakuan tentang paras garis kemiskinan ini akan menuntut supaya kerajaan memberikan tumpuan yang jauh lebih besar kepada menyelesaikan masalah ini dan dapat ditentukan nanti dalam rancangan Malaysia ke-12 dan belanjawan minggu ini. Kita bercadang supaya untuk mengurangkan kemiskinan, maka kita perlu menentukan keupayaan mereka mendapat pendapatan yang cukup untuk membeli 3 perkara, iaitu makanan, pakaian dan bumbung di atas kepala mereka. Ini yang akan menentukan sama ada seseorang itu ataupun satu kelompok itu miskin ataupun tidak. Jadi ini akan termasuk dalam perkiraan asas yang baru, iaitu yang dikatakan Multidimensional Poverty Index. Ini yang akan digunakan daripada sekarang dan ini akan menunjuk taraf kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat kita di Malaysia. Tambah Perdana Menteri, kerajaan telah memulakan kajian semula pendapatan garis kemiskinan PGK sejak Mac lalu dengan kerjasama Jabatan Perangkaan, Kementerian Kesihatan serta jabatan dan agensi berkaitan. Tegas beliau, antara usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan ialah dengan mengemaskini dan menambah baik sistem e-kasih yang menjadi pangkalan data kemiskinan nasional supaya pemberian bantuan menepati keperluan dan kumpulan sasar. Dan dengan itu, sekian saja laporan dari Parlimen. Sidang Dewan berehat ketika ini dan akan bersambung pada jam 2.30 petang nanti. Kembali sama Malik di Sri Petang. Silakan.